Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sambungan pelajari kita dalam kitab Penawar bagi Hati. Kita telah masuk kepada bab penyakit-penyakit hati, penyakit dalaman. Amradul qulub, penyakit jantung hati. Bab yang kelima pada menyatakan kikir, bakhil. Kikir itu makna bakhil, kupit. Dan kasih akan harta. Kita telah baca dah sebahagian daripadanya. Sambungan pada kita pada kali ini. Dan ketahui olehmu. Ketahui olehmu. Sambil-sambil kita duk cerita harta. Duk cerita apa ni, orang duk cari harta ni. Kita kena ingat, bukan semua harta tu salah. Dan bukan harta tu tak baik. Ada harta baik. Kalau tak ada harta semua, macam mana kita nak membangunkan negara? Macam mana kita nak buat masjid? Jadi banyak benda tak sakot. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Bukan kita celah semata-mata kerana dia tercela, tidak. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Kalau orang ni boleh cari harta dan dia boleh beribadat banyak. Berapa ramai kita lihat orang-orang yang harta banyak, tapi alhamdulillah setiap masa waktu dia boleh melakukan salat berjamaah, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh berzikir. Tapi orang yang tak ada harta, hak pakai hangit ni, tak ada kerja buat ni, tak pergi masjid pun, duk tunggu sesebah tu apa kerja dia tu. Ini tak ada faedah. Maka bukan semua harta tu dicela. Yang dicelanya harta yang melalaikan daripada ibadah. Kalau harta kita boleh bantu kita beribadat pula, lagi bagus. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Mana cerita? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Artinya, sebaik-baik suatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Harta yang baik itu bila harta itu duduk dengan orang baik. Sebab apa? Sebabnya bila dia baik, maka harta akan pergi tempat baik. Selepas baik itu, tutup kurungan. Itu bagi seorang yang baik. Itu tamatlah terjemahan hadis. Hadis ini ada cerita sedikit. Tanda situ cerita dekat kitab kita tu, babit situ. Yang pertamanya, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab kita yang kata riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani dalam kitab dia Al-Kabir wal Awsat daripada Amr bin Al-As. Kata di Iraqi bisanadin sahih. Sanadnya baik. Cerita macam mana? Hadis ini riwayat daripada Amr bin Al-As. Tengok Amr bin Al-As dekat nombor 4 di bawah tu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar seorang utusan pergi ke rumah Amr bin Al-As. Tanda nama apa sahabat ni? Amr bin Al-As. Dia kata, "Hei Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kamu, khudh alaika thiyabaka wasilahaka." Ambil senjatamu, ambil pakaian kamu, pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Amru ni dengar arahan suruh pergi jumpa Nabi, dia terus pergi. Siapa-siapa dia sedang tengok Nabi sedang berwuduk. Fasa'ada fiyan nazar. Nabi tengok pada Amru, Nabi pun sudah kerja dia. Dia tengok Amru mana, tengok Amru mari. Faqala, kata Nabi, ya Amru, aku nak hantar kamu ni mengetuai satu tentera. Allah SWT akan beri kepada kamu kemenangan dan akan mendapat ghanimah yang banyak. Ini Rasulullah, Allah SWT bagi mukjizat nak hantar Amru pergi berperang, dan peperangan ini memihak kepada Islam, mengikut wahyu mari. Allah SWT beritahu kepada Nabi SAW. Maka mu akan dapat ghanimah, akan dapat harta rampasan yang banyak.
Wa arghabu laka minal mali raghbatan. Aku sukalah kalau mu ni dapat harta sikit. Harta yang salihah, yang baik. Nabi beri jaminan dia benar dan dapat harta lagi. Kalau kena kita macam mana? Allah Rasulullah lambat panggil nak pergi. Engkau tahu dah benar. Apa amru jawab? Qultu ya Rasulullah ma aslamtu min ajlil mal. Ya Rasulullah, saya bukan masuk Islam kerana nak harta, tidak. Sedap juga dia jawab. Dia takut salah faham. Saya masuk Islam ni bukan kerana harta Rasulullah. Walakinni aslamtu raghbatan fil Islam. Aku masuk Islam, saya masuk Islam ini kerana nak ikut agama Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah. Saya tak nak pergi mana-mana tempat. Saya nak duduk di Madinah ni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah nak hantar dia pergi dalam rombongan tentera, pergi tawar orang kafir yang jahat. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Nabi kata, ya Amru, sebaik-baik harta yang baik itu bagi orang lelaki yang baik. Mu tak tahu mak harta. Bila aku cakap beritahu mu akan pergi berperang, menang, dapat harta banyak, mu kata aku bukan nak harta. Maknanya mu ni tidak tamak. Maka sebaik-baik harta ini beri kepada orang yang tak tamak, insya-Allah. Sebab apa? Kalau orang tamak dapat harta, ada faedah tak ada faedah untuk Islam? Tak ada faedah, dia kopi, duk simpan rumah dia, tak pergi mana. Hari-hari duk tengok ikan. Allah 2 juta dah ada. Dekat nak bulan Ramadan, alah sibuk dengan zakat pula ni. Jadi apa ni, takut bila nak kira zakat ni. Saya ke duit tu Tuhan lah tahunya. Jadi itu cerita. Maknanya Tuan Syekh kita dalam kitab ni nak buat istinbat daripada cerita Amru di sini, bahawa bukan semua harta itu dicela. Harta yang dicelanya itulah harta yang melekakan kita, melalaikan kita daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiada segia membanyakkan akan dia. Harta boleh cari, tapi janganlah banyak sangat sampai tak sempat masa pula kita kejar-kejar sana sini. Bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Sebaik-baiknya kita ambil harta setakat yang mencukupi kita. Kita nak pakai, kita nak guna, kita nak ibadat, kita nak infak fisabilillah. Kalau bolehnya setakat tu je kita ambil. Kalau tidak, terganggu juga kita. Ada gangguan. Kau tak ada? Mesti ada gangguan. Walaupun kita boleh beribadat, tapi kepala tu duk mikir macam mana nak tambah. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Ada dua riwayat, satu kata qut, satu kata kafaf. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam, dia tulis di bawah ni, Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya ya Allah. Tak sedap pas terjemah hey Allah tu tak. Kena kita kalau nak terjemah doa ni kita guna ya Allah, wahai Tuhanku. Gitu. Kata-kata hey Tuhan. Bahasa kampung. Hey Tuhan. Ya Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada memadai. Memadai. Lepas sampai memadai, tutup kurungan. Selepas memadai itu tutup kurungan. Itu tamatlah terjemahan hadis. Jadi di sini bahkan sekadar hajat saja menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa ini kepada bahawasanya tiada segia, tiada patut bagi mereka yang berakal bahawa pernah ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Jadi sekadar hajat yang kita ambil. Lebih pada hajat tu tak buat kebajikan lah, kalau tak kena caranya. Kalau kena cara, kebajikan lagi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafan, mana cukup sekadar ada. Ada riwayat yang kedua kata qutan, sekadar makan yang dia nak makan.
Kata Imam Nawawi dalam syarah dia ni, qila kifayatuhum min ghairi israf. Secakap cukup tanpa pembaziran. Dia kata ada juga yang dia kata sadur ramak, sekadar nak alah perut. Jangan lapar. Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Doa Nabi kita minta biar cukup daripada makanannya, yang tidak membawa kepada dia ni pergi minta sedekah dengan orang. Kerana sedekah ni zul masalah. Hina minta dengan orang ni. Tidak hina kan? Kalau orang mari tengok, mari pula dia tu. Mula tu. Nampak kehinaan dia. Baiklah. Jadi dalam kitab kita ni kata kafafan sekadar hajat. Kita tengok huraian hajat di sini bagaimana. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Mana keperluan orang itu berbeza. Beza. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Jadi kita ambil sekadar ibadat kuat ya. Macam mana kalau kita baca dalam kitab fiqh, ahli fiqh kata kemampuan, keperluan seorang itu tak sama dengan orang lain. Contohnya orang ni orang besar, orang kaya. Dia nak pergi Mekah. Dia tak mampu nak jalan kaki. Dia kena naik unta. Zaman itu. Zaman kita kena naik kapal terbang. Kapal terbang pun sakit pinggang kalau duduk atas kerusi biasa. Dia kena naik duduk depan, naik first class dia panggil. Itu kemampuan dia. Sama juga dengan orang nak kahwin perempuan. Orang perempuan ni anak orang kaya. Duduk di rumah dia tak pernah basuh pinggang. Tak pernah cuci pakaian. Tak pernah basuh kain. Ada orang gaji. Maka menjadi hak orang perempuan tu, suami dia kena beri orang gaji dia. Jangan main-main nak kahwin dengan orang kaya. Dah jadi bini kita, ikut kita. Tak, bukan ikut kita. Kita ambil dia di atas tarah dia. Tarah dia ni bukan jenis orang dapur. Tak pernah masak nasi di rumah dia. Kita kena cari orang gaji biar dia masak orang tu. Itu kemampuan. Baik. Ni bicara ni suka orang perempuan pula. Orang laki-laki letih pula dia kata lagu ni duk ajar benda-benda pelik ni. Baiklah. Adapun yang lebih daripada qadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Allahu akbar. Ini binasa harta pula. 3 kebinasaan apabila kita ambil harta lebih daripada yang cukup. Yang pertama, menyeru ia kepada maksiat. Allahu akbar. Harta ni ajak kita buat maksiat. Bagaimana? Maka bahawasanya orang yang kaya lebih berkuasa ke atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Orang kaya mampu nak maksiat. Pasal semua benda dia ada. Dia nak pergi ke mana boleh. Nak beli alat apa pun semua dapat. Sebab dia kaya. Kalau panggil orang pun orang ikut dia. Ni orang kaya panggil ni, ikut. Kalau miskin panggil lari. Yang pertama. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Bila orang ni tak mampu nak buat maksiat, maka dia tak buat maksiat. Itu salah satu daripada cara nak menghalang daripada melakukan maksiat. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Betul ke tidak? Kita waktu kita lemah, kita sabar. Memang kena sabar sebab kita tak mampu. Tapi kalau orang ni berkuasa, dia sabar, hebat dia. Sebab dia mampu buat maksiat tapi dia tak mahu. Dia sabar. Maka orang itu gagah dari sudut, kira-kira dari sudut imannya lebih kuat daripada orang miskin. Orang miskin kata saya tak buat maksiat, saya sabar. Memang tak nak buat pun. Maksiat tertentulah. Seperti berjudi, seperti apa-apa. Maksiat karu tak semaya itu serupa ya. Orang kaya, orang miskin sama jahat belaka. Mana tak semaya tu? Mungkin semaya ni tak payah beli. Tak puasa. Hak miskin lagi hebat. Duduk dalam hutan mana-mana tak ada apa-apa. Baik. Itu dipanggil perbandingan. Dan kebinasaan yang kedua, bahawa menyeru ia kepada bersedak-sedak dengan segala yang harus dan halal. Berat juga ni. Yang keduanya, banyak duit ni
Mengajak manusia ni supaya banyak bersuka-suka, banyak seronok. Benda halal tak apa. Tapi apa jadi kesannya? Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, makan sedap, duduk sedap, pakaian pun kemah-kemah, apa jadi? Kenderaan pun hebat. Nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Tak mampu dah nak turun darjat, tak mampu dah lah tu. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Bila orang ni dah biasa hidup mewah, dia akan kasih harta. Nak jadi zuhud tu payah. Nak jadi orang zuhud payah. Sebab dia biasa. Itulah sebabnya Allah SWT suruh kita pergi haji sekali seumur hidup. Kenapa? Nak suruh kita merasai penderitaan. Bagaimana hidup ramai-ramai. Terutamanya di Arafah. Di Mina tu duduk. Allahu Akbar. Tilam satu. Kapuh dua. Dua tilam. Tiga orang duduk. Kita duduk rumah kita tilam. Dua depan. Seorang kita je. Goling. 4 kali pusing tak jatuh lagi. Betul tak? Duduk di Arab. Duduk di Mina. Jumpa lah. Kadang-kadang. Kemah kita tu pula duduk tepi. Jangan tempat orang masuk. Allahu Akbar. Bangun masuk pagi sampai gelap. Bising orang kerja lagi. Ada jemaah haji mari jumpa ustaz saya ni. Daripada awal mari sampai ke nak klik daripada Mina ni. Duduk tepi tandas. Tepi ni. Tepi orang kerja. Kadang-kadang duduk tepi tandas. Lagi teruk bangun. Hina kita merendahkan diri. Mertabak kita ni kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tahtim. Nak pecahkan keinginan nafsu yang selalu nak bermewah-mewah. Tengok. Tapi bila orang tu dah banyak harta, apa jadi? Dia akan sayang. Dia payah nak turun darjat. Daripada seorang yang mewah kepada orang yang zuhud, memang payah. Nak naik lonjak naik ada, nak naik atas. Nak lagi tinggi ada. Nak turun bawah payah. Macam mana nak turun? Inilah Allah Taala ajak kepada kita puasa. Mu kaya setara mana pun, ambil mu. Lapar 12 jam, 13 jam satu hari. Lapar ni huru-hara juga. Tak huru-hara. Cuba tak puasa. 4 kali makan daripada pagi. Lepas subuh makan dah. Pukul 10 makan pula. Zuhur makan. Lepas asar 4 kali makan. Tiba-tiba mu dipaksa. Tak boleh makan. Tunggu sampai maghrib. Lalu ke pasar bazar Ramadan tu, Allahu Akbar. Bercerok. Tak? Duduk main telai air liur tengok. Makan yang seliur macam-macam ni. Bulan Ramadan pula nyok. Makan ni hak keluar daripada bulan Ramadan ni, hak dalam museum pun keluar balik. Pelik-pelik makan ni. Musim ni tak ada dia nak cari. Tapi bulan Ramadan, menu hak dia keluar tu, dah hak mari dalam museum. Mana hak barang-barang lama ada belakang. Onde-onde lap teri mandi, berapa benda tiba-tiba. Maka, dengar ni. Bila biasa badan tu bersedak-sedak, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya dan nescaya bersangatan kasih akan harta. Natijah dia akan pergi ke kasih harta. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihi salam, Nabi Isa kata apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi ada orang kata hadis ni, ulama hadis kata diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, mursalan diangkat ke Nabi. Ada riwayatnya mengatakan dia ni mari hubbud dunya ni mari daripada mana? Mari daripada riwayat daripada Nabi Isa alaihi salam. Macam-macam riwayat lah. Yang pentingnya dari sudut hadisnya bermasalah lah, dia tu lemah lah. Sebab dia hadis mursal. Tapi apa artinya? Artinya kasih akan dunia itu kepala, punca tiap-tiap kesalahan. Habis lepas kesalahan tu tutup kurungan. Setakat tu ya. Kata-kata yang dipetik daripada hadis ataupun daripada kalam Isa ataupun daripada pandangan ulama tadi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih ke dunia itu punca segala kesalahan itu duduk di situ. Kenapa? Kerana mula menjatuhkan ia kepada yang syubhat. Bila kita nak ke harta, mula-mula cari yang halal dulu. Halal ke tak halal? Tak halal, tak ambil. Tahap pertama.
Tapi kalau dah biasa dengan harta banyak, hai tak apa cukup ni, tak apa cukup ni. Tak apalah tanya ustaz. Saham ni setara mana saham ni? Ustaz pun kata saham ni tak berapa cara lagi ni, tapi syubhat ada, kesamaran itu ada. Tak apa. Yang penting tidak haram lagi. Akhir sekali haram tu dosa besar ke dosa kecil? Mula cari dia tu. Dia tengok berlakunya apa ni, tengok sikit demi sikit. Cuba nak cari. Akhir sekali masuk dalam telaga yang haram terus. Tak ira dah. Sebab tak cukup dah. Tak cukup duit kerana biasa dengan kemewahan. Dia kata apa sini? Ini. Maka dia kata apa tadi? Punca segala kesalahan itu duduk di mana? Duduk di hubbud dunia. Kata seorang ulama, dia kata, laisa hadza mahfuzan anin nabi. Hadis lagu ni kita kena ingat ni. Pelajar-pelajar kita kena ingat. Jangan kata sabda nabi, jangan. Sebab hadis ni riwayat dengan cara berbagai-bagai cara, kita kena kata diriwayatkan. Jangan sandarkan nabi. Kalau tidak kita bertanggungjawab. Ulama kata laisa hadza mahfuz anin nabi. Dia tidak diambil daripada Nabi SAW dengan riwayat yang sahih. Walakin huwa ma'rufun an Jundub bin Abdullah al-Bajali, daripada Jundub bin Abdullah. Dia yang kata-kata ni keluar daripada dia. Dan diriwayat juga daripada Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihi salam. Jadi dia kata apa sini? Wa aktsaru ma yaghlu fi hadzal lafzi al-mutafalsifah. Lafaz hadis ni, lafaz riwayat ni, kasih ke dunia ni, punca segala kejahatan ni sangat-sangat dipegang oleh orang-orang yang ikut falsafah banyak ni. Dan ahli-ahli sufi pegang, yang menyebabkan mereka ni tolak habis segala dunia. Tak ambil dah. Pakai baju cari setengah tu, tak apa lagi baju cari, tak ada orang lain kak. Tak mandi pun ada juga. Pasal tak boleh dunia belaka tu. Salah faham lah. Akan timbul salah faham dalam masalah ini. Jadi kerana itu kalau utama, bukanlah saya ke dunia itu segala-gala kesalahannya, kecuali bila sayang ini yang menyebabkan bawa pada maksiat mungkar. Sebab manusia yang duduk atas dunia, dikata. Dalam hadis lain, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayat kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ni hadis sahih, hadis Bukhari. Dia kata apa? La yazalu qalbul kabiri syaban fisnataini. Tanda pelajar. La yazalu qalbul kabiri syaban fisnataini. Sentiasalah hati orang tua itu muda dalam dua perkara. Tua, tapi dua perkara ni muda bagi dia. Umur 60, 70 tahun, 80 pun tak ira ni. Muda lagi ni. Apa dia? Fi hubbid dunya wa tulil amal. Sayang ke dunia, panjang angan. Betul tak? Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, hati orang tua ni jadi muda dalam dua perkara. Sayang ke dunia, tulil amal, panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Berapa umur ni? Baru 80. Lepas tu, lah kalau ada orang nak lagi, saya. Allah irham ayanda kita ni, ibarat dia lagu lain. Dia kata hati orang tua ni macam pokok kelapa. Batangnya tua, umbuk dia muda. Betul tak? Kalau umbuk tua juga mati dah pokok kelapa tu. Tapi umbuk tu muda, naik semacam ni. Ijaz semacam muda. Ni masalah kita ni. Ni tidak dia jadi lemah. Allah yarhamul walid. Allah ghafir lahu. Banyak ibarat-ibarat dia kita duduk bawa sekarang ni. Kadang-kadang orang tua dia ingat balik sejarah lama tu. Dia kata ingat lagi dia tu sejarah ayah dia. Kena ingat. Dia kata orang tua ni tua batal je. Tapi umbuk dia muda. Nafsu tu lah mudanya. Kalau nafsu tua dah. Tak balik-balik dah duduk masjid dia ni. Zikir. Tak. Ni nak tunggu maghrib dengan isya. Kalau tak ada kuliah tu, go lari. Ini hodok atas masjid ni tak lari lah, hodok kapun. Nak tunggu lepas subuh. Nak tunggu naik matahari, boleh semaya duha, boleh semaya sunat.
Lari. Sebab ngantuk. Nak tidur, nak cari air kopi. Nasi lemak tu apa? Tunggu sekejap. Tengok naik matahari boleh semaya sunat. Nabi kata boleh pahala sekali haji. Besar pahala tu. Tapi lari juga kita. Kenapa? Ni lah. Umbuk tadi umbuk. Batal yang tuanya kekoh tak lup dah batal tu. Tapi umbuk muda. Dalam hadis yang lain, hadis yang menunjukkan kepada umat ini akan diganyang oleh orang. Hadis ni panjang. Hadis Abu Daud ni. Nabi kata, ringkasan terjemahannya, yushikul umam an tada'a alaikum. Umat-umat lain akan mengganyang kamu, meratah kamu, menyepak kamu, seperti berlaku hari ini. Berlaku tak berlaku? Orang Islam hari ini dimain-main oleh orang kafir. Seperti orang-orang yang sedang makan dalam tala dia. Kita tala depan kita ni. Ada ikan tawar, ada ayam goreng, ada apa lauk-lauk yang ada, semua kita boleh lenyek belakang. Lenyek. Boleh lenyek, sebab lenyek apa ni? Dia dalam wudu belakang. Lembek je situ. Nak orang kafir boleh buat apa saja pada orang Islam. Jadi sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kita sikit pada masa tu sehingga orang boleh katak kita macam-macam ni? Nabi kata apa? La bal antum yauma idzin katsir. Nabi kata bilangan kamu pada hari itu ramai. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tetapi bilangan yang ramai itu seperti buih di lautan. Wala yanzi'annallahu min sudurikum bi'aduwikumul mahabata minkum. Allah Taala akan hilangkan perasaan gerung orang kafir kepada kita. Hari ini orang kafir menuntut macam-macam. Dalam negara kita bertutup tak mudah dah. Macam-macam benda dah dia. Wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah Taala akan campur satu penyakit dalam diri kamu. Al-wahan, nama penyakit. Nama apa penyakit dia? Al-wahan. Al-wahnu. Qila faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Hei Rasulullah, apa dia penyakit wahnu tu yang menyebabkan orang lain boleh ganyang kita seperti makan dalam tala ni? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dua yang penyakit. Yang pertama cinta kepada dunia, yang kedua takut pada mati. Kena tak kena dua-dua ni? Kena belaka kita. Sayang ke dunia, takut tak mau mati. Karahiyatul maut, benci ke mati. Orang dulu boleh mengatakan dunia sebab apa? Sebab tak takut mati. Nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang Allah mulia dengan sebab Islam, maka dia pergi perang, tak takut mati. Benar pula dia. Tu dia. Cerita panjang. Kesalahan yang ketiga. Banyak harta ni, lebih pada keperluan ni, bahawa melalaikan ia daripada zikrullah. Kerana berhimpun di dalam hati itu berbantahan dengan umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi. Payah nak faham sikit. Maknanya tokel dengan koli dia ni, bos dengan pengikut dia, dengan orang bawah dia ni, akan timbul berbantah-bantah. Dan apa ni, orangnya perhitungnya pula dengan kongsi. Bila kita syarikat dengan orang, masing-masing nak berebut untung. Betul tak? Berlaku-berlaku tu. Dan segala pikiran pada menghasilkannya. Pikiran pula tak ada nak berzikir molek, duk mikir lagu mana nak dapat lagi, lagu nak dapat. Dan pada menambahkan harta itu. Mula-mulanya duk fikir bagaimana nak tambah harta, peringkat awal. Kemudian pada memeliharakannya, bagaimana pula nak jaga harta. Kemudian pada mengeluarkannya, sekalian yang tersebut menghitamkan ia akan hati. Allahu Akbar. Jatuh hukum dah. Bila sibuk, nak cari. Bila dapat, nak simpan. Bila simpan banyak, nak melabur. Ke mana pula ni? Tak jumpa cari tempat. Semua benda ni, kata Syekh kita ni, menghitamkan hati dan menghilangkan ia akan jernihnya dan melalaikan ia daripada zikrullah. Seperti firman Allah Ta'ala, Alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir. Surah At-Takatsur ayat 1 yang kedua. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadat. Apa dia benda yang melalai kita? Oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya, hingga ziarah kamu akan perkuburan. Bukan ziarah kita tengok kubur, kita orang atas kubur, itu maksudnya. Lepas daripada akan perkuburan itu, tanda situ tamat terjemahan ayat di situ. Alhaakumut takasur. Mereka melalaikan kamu dengan cari harta. Bila baru kita sedar kita ni lalai? Bila orang husung kita pergi kubur. Tak dikubur barulah ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Bila malaikat nak cabut nyawa, pakat duduk belagu dengan ayat. Tuhan, mintalah tangguh sikit lagi. Apa nak buat? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bagi sedekah, nak jadi orang yang soleh. Ada faedah lagi? Faedah apa lagi? Mayat mengusul sudah siap dah. Artinya hingga kamu mati dan ditanam kamu dalam kubur, ketahui olehmu bahawasanya makna kikir, makna bakhil, makna kopi itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Syarak suruh kita derma, bagi zakat, kita tak bagi. Syarak suruh kita bagi nafkah, kita tak bagi. Atau muru'ah, nak jaga maruah diri. Apa dia? Yang pertama seperti zakat. Nak jaga kewajipan maruah diri ni apa dia? Nafkah anak isteri. Wajib. Kalau kita dah ada keluarga, kita kena nafkah dengan dia. Baik. Dan yang kedua, seperti harta yang diberikan kepada penyair. Penyair ni makna ahli syair, penyajak. Kerana menegah cercanya. Jadi orang syair ni dia suka, dia nak orang zaman dulu. Zaman dulu kalau dia nak cerca orang, dia tulis syair, sajak. Ada seorang nama Al-Warraq. Al-Warraq ni dia marah ke Imam Abu Hanifah. Dia pun tulis syair. Dia kata apa? Kami dulu dalam keadaan senang, sehinggalah datang seorang yang banyak menggunakan kias. Dia cerita Abu Hanifah ni. Imam Abu Hanifah ni banyak kias dalam hukum fiqh dia. Bila dia cerita, kami dulu duduk baik-baik, belajar ilmu betul-betul, sehinggalah mari orang banyak menggunakan kias. Bila dengar kepada Imam Abu Hanifah cerita ni, dia pun ambil duit, bagi hadiah kau kata. Bila siapa dia hantar ni? Imam Abu Hanifah hantar sebab kamu sebut cerita dia dalam syair. Dia pun tulis pula syair lain, tukar tajuk. Sekiranya orang bawa hukum hakam berdasarkan pada qiyah yang banyak, qiyah yang tidak betul, nascaya kami akan menggunakan qiyah yang betul, yang tepat dengan syarak, iaitulah qiyah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Tukar. Itu dia panggil, ada kalanya kita terpaksa kena bayar kepada ni penulis-penulis upahan macam ni. Kalau zaman kita hari ni orang panggil blogger. Blogger marah kita ni. Blogger ni dia nulis satu kali. Dia tulis ikut saya. Dia tulis ustaz ni sekian-sekian. Tulis dah. Nama kita pun ada, nama orang lain banyak lagi lah. Orang lagi ni kalau kita bagi pitih, dia puji kita pula ni. Dia ni lah di antara orang yang terbaik. Orang pemurah, orang ni. Dia boleh tulis apa saja sebab pen apa ni? Tulisan lain di ujung jari. Dulu payah kena hantar surat khabar, lambat nak masuk majalah. Ni sekarang ni tulis sekarang keluar dengan telefon pun boleh nulis. Hantar tulis dengan telefon, hantar lagi. Zaman internet ni mudah. Syekh ni kata apa? Harta ada kalanya nak jaga maruah kita, jangan bagi orang cerca. Seperti beri harta kepada syak penyair kerana menegah cercanya. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir.
Dan apa ni? Pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak. Peringkat kata. Tak nak baca lagi tu. Jadi dia kata sini, harta ni kita kena beri kepada hak wajib. Isteri dia nak pakaian, nak makanan, nak tempat tinggal, nak apa semua, perhiasan kena bagi. Hak lebih daripada tu kalau tak beri, tidak dinamakan bakhil. Sebab terlalu mewah sangat beri pun jadi masalah juga. Berapa ramai ada sahabat-sahabat kita yang mengadu hal kepada kita. Dia tahu, ustaz, anak dulu isteri duduk baik-baik kat rumah, tapi kesian dengan dia. Dia tak ada kerja, nak meniaga sikit, kita bagi modal. Bila bagi modal, nak meniaga kena ada kereta berjalan sana sini. Akhir sekali bercerai dengan tu lelaki. Sebab ni bila mewah sikit, pulangan masuk banyak ni, dia sekarang ni dia start jual rumah ke rumah ni, pergi meniaga, jual betul-betul malam. Bila duit banyak masuk, suami kata jangan pergilah malam-malam. Kita duduk rumah, kita pergi masjid. Apa peduli awak? Mulal. Apa peduli awak? Kawan tu keluar modal dulu ni. Allah, kadang-kadang kita dengar aduan daripada suami menitiskan air mata. Mengalir air mata. Kesian ke dia? Dia bagi pasal beri lebih sangat. Jangan bagi lebih. Jadi orang yang tak beri lebih daripada hak itu bukan dikira orang kikir, bukan bakhil. Hanya dengar ni puak-puak muslimat kita ni. Dan pada muruahnya, pada atasnya lebih daripada wajib pada syarak dan pada muruah arwah. Habislah. Itu sempadan dia. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, kita nak cari formula nak ubat sifat bakhil, sifat tamak pada harta ni macam mana. Ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Kita kena campur dengan pengetahuan, satu, campur dengan pekerjaan, dua, gaul dia sini, maka dia akan keluar ubat. Apa dia? Adapun pengetahuan, tanda situ nombor satu, ubat yang pertama pengetahuan. Maka bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat dan dicela manusia dalam dunia. Ingat baik-baik. Kalau kita ni bersikap bakhil, kopi, kedekut, di akhirat kita akan kena. Sebab tak keluar zakat. Atas dunia kena cerca dah pada manusia. Sebab kita tak pernah derma. Satu. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur. Betul tak? Kita kena mikir. Harta banyak mana kita duk peluk dia, kita duk dakak dia, kita duk sayang dengan dia, dia tak masuk dalam kubur kalau kita tak bawa dia pergi sekali. Bukan bawa buku dalam kain kapan. Kalau bawa harta dalam kain kapan, tak ada setengah malam terbuka kubur. Yang dia ambil dia tak? Mana takut orang sekarang. Ada orang kata kubur sekarang ni kena koci malam-malam. Sebab dulu orang tak pergi, sebab orang takut ke hantu. Yang pergi kubur malam takut hantu. Sekarang ni hantu takut ke orang. Buat-buat penagih dadah lagi duduk main mengisap atas kubur. Kubur kena kunci. Terbalik pula hantu takut ke dia. Tu dia. Berat zaman kita ni. Berat penyakit. Dan mengetahui akan engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur. Memang tak masuk dalam kubur harta kita. Dan hanya sahaja yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. La ilaha illallah. Dua-dua masuk. Yang baik masuk, yang tak baik pun masuk. Kita bersedialah bawa yang baik je lah. Seperti bersedekah, itu baik. Yang jahatnya kikir, bakhil, itu jahat. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Dan memberi ia akan dikau daripadanya supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedak-sedak dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Jadi kena mikir panjang lah. Aku ni seronok mana atas dunia pun, dalam akhirat lebih lagi. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Allahu Akbar. Binatang ni dia buat apa yang dia nak.
Kita manusia ni kalau kita buat mengikut hati kita suka, kita ni turun darjat jadi hayawan. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Orang berakal, orang berderma, guna harta ke jalan kebajikan. Dan jika adalah ia menegah harta, ni kena kita ni. Dengar baik-baik ni. Ni pukul yang maut dah lah. Dan jika adalah menegah harta dan menahannya daripada berderma, daripada bagi sumbangan, daripada buat kebajikan, kerana dicadang untuk anak. Tak boleh bagi derma banyak sebab harta nak cadang, nak taruh untuk anak-anak cucu esok. Maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Tinggal anak buat baik sebab harta banyak. Dan datang ia bertemu akan Tuhannya dengan kejahatan. Kita pergi jumpa Tuhan, tak ada bekalan. Sebab tak bagi derma, tak keluar zakat. Orang tak keluar zakat ni jahat ke baik? Mu tinggal anak mu senang, mu susah. Cerdik kau orang lagu ni? Tak cerdik lah. Maka ini sehabis-habis bodoh. Berat Syekh ni bagi pada ni. La ilaha illallah. Mu tinggal orang lain senang, mu sendiri susah depan Tuhan. Inilah orang habis-habis bodoh. Malam ni klik tengok cek balik akaun kita duduk mana. Buat derma banyak-banyak. Bagi makan. Hari-hari buat jamuan, jamu orang. Bagi derma. Masjid tak siap, bagi masjid. Asrama kita banyak tak naik, buat asrama. Jangan duduk takut. Sipai apa duit banyak-banyak. Biar kita sipai nak pergi dalam kubur. Kerana menyenangkan ia akan orang yang lain, dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Ini orang tak cerdik. Namun dia. Itu ubat nak menghapuskan sifat bakhil dalam diri kita melalui ilmu pengetahuan. Kalau kita hitung satu-satu, berapa perkara dah tu? Banyak dah tu tak? 10 perkara mungkin. Jadi kalau cetakan baru ni mungkin dia akan buat nombor 1, 2, 3. Baiklah, kita berpindah kepada tajuk yang kedua. Dan adapun cara nak menghilangkan bakhil itu melalui pekerjaan, maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dengan menggagahinya engkau akan dia atas memberi dan di atas kemurahan. Jadi kita paksa diri kita. Hati kata jangan bagilah derma, sayang ke harta. Tangan kata tak mau, aku nak ambil duit, bagi semua. Lawan dengan pekerjaan. Dan sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu, hingga jadilah murah itu adab bagi engkau. Orang sentiasa bagi derma, tangannya ringan nak keluar duit. Tapi orang tangannya kepal sentiasa, dia tak akan terbuka. Terbuka juga dengan paksa, baru terbuka. Kena samai, bayarlah dia. Kena denda, bayar. Bila nak bagi derma saya saja, tak jumpa jalan. Bahawa dan menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama. Gawe dia pula tu. Dan sentiasa memperbuat engkau akan dia demikian itu hingga jadilah murah untuk adab bagi engkau. Bahawa dan menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Kita tipu nafsu kita. Nafsu, mu derma lah. Kalau mu bagi derma, orang akan kata mu ni pemurah lah, baik lah. Tapi niat tu kena betul lah juga. Niatnya nak lawan nafsu saat ni. Kalau niat lagu tu daripada awal sampai akhir, ria pula kita je. Bahaya. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat, maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah engkau menghilangkan akan tipu daya ini dengan ansur-ansur. Nak gaya nafsu tu. Ya, bagi tahu nafsu, ayah su. Mu janganlah bakhil. Kalau bakhil orang benci, kalau mu pemurah orang sayang. Jadi bila kita jadi pemurah, pada waktu itu kita hapuskan sifat nak tipu nafsu, kita kembali betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu dia panggil. Kemudian ada ulama di sini dalam kitab tafsir At-Ta'alibi, Al-Qadhi Abdul Walid Ibn Rushd. Ibn Rushd ini sangat masyhur orangnya. Dia kata apa? Lebih kurang yang kitab kita saat ni. Dia kata apa tadi? 5 perkara
yang boleh bawa orang ni jadi zuhud. Tak terikat dengan dunia. Lebih kurang hal dia kata saat ni, apa yang pertama kita ringkaskan. Dunia ini faniyatun. Kejar dunia ni hilang, fana. Yang menghilangkan khusyuk hati kepada Allah. Yang kedua, sayang ke dunia ni mengurangkan darjat di sisi Allah. Tuhan nak bagi darjat kau ni, kita tak ibadat, sibuk dengan dunia. Yang ketiga, meninggalkan tamak pada dunia ni qurbatun, menghampirkan diri kepada Allah dan akan mendapat darjat yang tinggi di akhirat. Yang keempat, berfikir tentang panjang kira-kira di akhirat esok. Orang bagi banyak harta, lagi banyak dia kena cek malaikat di akhirat. Yang kelima, kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah orang ni harta yang halal, tak apalah. Kalau harta haram, macam mana kita nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala? Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.